Aduh, ni bagi mudah je. Surah Al-Ikhlas, surah yang ditauhid bahwasanya Allah Tuhan yang satu. Allah tak banyak-banyakan dan tak menyerupai yang lain daripadanya. Maknanya pasal apa pada hari ini kita nak benarkan Kristian pakai, sedangkan Kristian dia berpahaman Trinity. Yang ini dia ada 3 Tuhan. Father of God, Mother of God, Son of God. Mana boleh? Kalau Father of God, Allah is the Father of God. Mary is the Mother of God. Jesus, yang Isa, Jesus is the Son of God. Mana boleh nak pakai 3 tu tuan-tuan? Pasal apa nak benarkan Allah? Hak lain dia terjemah habis dah. Nabi Daud dia terjemah David. Maryam dia terjemah Mary. Nabi Yusuf dia terjemah Joseph. Nabi Ibrahim dia terjemah Abraham. Jesus daripada Isa dia terjemah. Habis dia terjemah sampai Allah nak terjemah daripada God kepada Allah. God is plural but Allah is singular. Allah Tuhan yang satu. Tak boleh jadi Tuhan ni banyak. Kalau kata God, dia ni plural. It's the name of God. Tuhan tu banyak, mana boleh? Pasal apa kita benar? Sebab tu Harun dia berani letak hukum. Datuk Harun dia letak hukum dengan mengatakan bahawa barang siapa yang membenarkan kalimah Allah diguna pakai, maka dia telah mensyirikkan Allah. Dan orang yang lakukan perkara ini akan jatuh kufur. Betul? Atas dasar mana Harun rojok? Tuan-tuan balik muka surah Al-Ma'idah ayat 73 tu. Balik ke Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 73. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladzina qalu. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kafirlah bagi mereka yang berkata. Laqad kafara alladzina qalu. Maka kafirlah bagi mereka yang berkata. Apa mereka kata? Innallaha salisus salasa. Allah salah satu daripada 3 Tuhan. Itulah Quran tu ni. Surah Al-Ma'idah ayat 73. Dan Allah sebut wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Allah hanya Tuhan yang satu disembah dan tidak ada Tuhan lain melainkan Allah, Tuhan yang kita sembah. Dan tak boleh Allah itu menjadi Innallaha salisus salasah. Allah sama dengan 3 Tuhan. Bagi siapa yang kata dia benar, maka laqad kafara alladzina qalu, sesungguhnya kafirlah bagi mereka yang berkata. Tambah membenarkan, maka Harun jat kufur, maka syirik atas kita mensyirik menyekutukan Allah. Baik tuan-tuan, nak politik jangan sampai kalimah Allah kadai tau. Ucap-ucapan itulah di antara sebab. Yang kedua, kenapa ulama Kelantan, NGO Minda Pondok Kelantan, termasuk bekas-bekas Tok Guru Kelantan, pasal pada patut bangkah pah haram 3 perkara. Kerana DAP yang diharamkan Allah. Yang kedua, mempersenda Nabi. Yang ketiga, membenarkan kalimah Allah. Maka kesimpulannya, barang siapa yang bangkah pah, kata mereka, hukumnya adalah haram. Engkau jangan kata aku hamba. Patut Guru Pondok, aku hamba. Esok berbicara dia kata Ustaz Kamal kata dia siapa? Betul lah, aku ni siapa? Saya bukan ada tolak anak hukum, tapi hak mereka kata aku hamba. Sampai ulang tu tak faham ni. Faham? Tak faham. Maknanya mereka kata ada nas dalil saya tolong hamba. Tapi dengar. Dengar elok. Jangan salah faham. Buat yang salah faham kata Allah dia panggil ustaz tu. Tahu lah dia siapa dia nak hukum betul. Siapa dia saya? Saya kerja tuan dan bapa agama. Tapi saya nak beritahu ini adalah kesimpulan daripada ulama-ulama yang telah buat kajian nas dalil Al-Quran dan juga hadis, maka meletakkan hukum demikian. Jangan main tuan-tuan. Sebab tu kalimah Allah Nabi larang tau. Tu tadi Allah larang. Tadi Allah larang dengan ayat laqad kafara alladzina qalu.
Dan Allah perintah Nabi pun suruh larang. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Apa kata aku dah dah. Masa kecedaan. Dalam ayat ni apa yang Tuhan kata? Allah perintah Nabi. Katakanlah Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun. Katalah Muhammad. Apa yang Muhammad nak kata? Hai orang kafir. Muhammad dengan tegas kata, hai orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah Tuhan yang kamu sembah. Nabi dengan tegas mengatakan kepada kaum kafir, hai orang kafir, aku tak sembah Tuhan yang kamu sembah. Dan kamu juga tidak sembah Allah, Tuhan yang aku sembah. Aku tak ibadat cara kamu ibadat. Dan kamu tak ibadat cara aku ibadat. Kamu dengan agama kamu, aku dengan agamaku. Aku tak sembah Tuhan kamu sembah. Kamu tak sembah Allah, Tuhan yang aku sembah. Kalau dia tak sembah Tuhan kita dan kita tak sembah Tuhan dia, pasal apa Allah Tuhan kita sembah? Nak bagi dia sembah? Tak boleh lah. Faham tak? Geram tu. Tak boleh lah. Kalau apa nak pakai juga pakai lah. Tak apa apa dah. Nak pangkapai juga pangkah. Nak buat macam mana apa kita jam. Lampu tak apa, lampu tak apa. Gambar masa. Faham tak tuan? Faham. Mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi buka minda fikir. Dan saya nak simpul lah. Pasal apa jadi macam tu? Patutnya orang Islam sama-sama Islam ni, UMNO ni Islam macam lah dengan dia juga. Pasal apa dia ambil DAP? Tak patut dah dia ambil DAP kita sama Islam. Tak patut dia tolak kasih sayang sama Islam. Nung DAP hati yang dia ambil kerana politik. Tapi dari segi Islam bersalahan dengan Al-Quran. Yang jadi macam tu tuan-tuan, saya nak petua aja. Balik buka Quran, rojok surah An-Nisa ayat 138, baca ayat 139, baca sampai ayat 140. Akan kena siapa lepas dia tolak kita sama Islam, dia ambil DAP tuan. Kita walaupun kita ambil NCMAC, demi Allah UMNO tak pernah tolak kasih sayang dengan PAS. Kita sentiasa mengajak perpaduan dengan mereka. Dan kita tak tolak mereka sebagai perpaduan Islam, tapi mereka yang tolak kita. Walaupun kita baik dengan NCMAC, betul? Tapi bila dia baik dengan DAP tuan, sampai kita ajak perpaduan kepada kamu manusia jenis ni, tuan kita dalam surah An-Nisa ayat 138. Balik buka. Tuan sebut basyirul munafiqin inna lahum azaban alima. Tahukah kamu siapa mereka manusia yang munafik? Maka ceritanya Allah ayat tadi bagitahulah, kabarlah berita Muhammad kepada orang munafik bahawa azab Allah itu amat pedih. Siapa dia mereka? Allazina yattaqiduna kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtawna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Ayat 139. Balik buka kitab tafsir Mubin dengan kitab tafsir Ar-Rahman. Maka Tuhan kita tahukah kamu siapa orang munafik? Orang yang munafik ni kata Allah ialah mereka yang mengambil orang kafir sebagai teman rapat kerana nak kemuliaan, kejayaan, kemenangan, sanggup mengenepikan kasih sayang di kalangan kaum beriman. Sebab tu dia tolak kita tuan. Masya Allah. Tuhan tanya ayat tahun indahumul izzah, patutkah kamu nak harap kemenangan di tangan kaum kafir? Fa innal izzata lillahi jami'ah. Kejayaan kemuliaan milik mutlak aku beri barang siapa aku kehendaki, kata Allah. Sebab tu kita yakin tuan-tuan dengan perbuatan mereka atas kehendak Allah. Fa innal izzata lillahi jami'ah. Kejayaan kemuliaan milik mutlak aku beri barang siapa aku kehendaki. Kita amat berharap dengan pertolongan Allah di hari 13 ni kita akan sapu bersih kemenangan kita saudara atas Allah. Sebab Tuhan kita dalam Quran. Dan nak tahu ciri yang terakhir manusia ni ayat 140. Maklum ayat apabila diturunkan kepada kamu Alkitab jadi Quran, apabila mereka dengar, kamu kita semua, mereka orang munafik dan kaum kafir, bila dengar mereka engkar dan ejek. Sebab tu orang paham tuan, dia engkar. Apakah dia tak faham bahawa qasimu biadillah jami'an wa la tafarruqu, pegang kamu dengan tali Allah dengan pilihan baik, pasal pada tolak engkar.
Apakah dia tak tahu wala takunu kallazina tafarraqu? Jangan ada dekat kamu berbalah, dia nak berbalah juga engkar. Apakah dia tak tahu wala tanabalu bil alqab? Jangan kamu panggil sesuatu dengan panggilan buruk, dia panggil juga. Pasal apa dia buat? Dia engkar. Orang munafik dia engkar, orang kafir dia ejek. Jangan heran. Pasal apa? Hari ini politik hari ini atas pendapat orang Hindu dengan Cina pun dah baca Quran atas pendapat. Inilah tuan cerita lah ayat 140. Mereka orang kafir dia ejek sampai kau bala Kristian pun baca Quran. Ngapa meng pun baca Quran. Kenapa? Karena pas bagi laluan. Saya kan Al-Quran dipersendak oleh mereka karena mereka kawan antara sifat munafik dan kafir, maka Allah cerita dalam Al-Quran. Balik rujuk dan kesimpulan. Hamba nak simpul iman. Kesimpulannya Nabi sebut iza kana alaikum umara. Sekiranya kamu berada di bawah pemerintah, kata Nabi, ya'murunakum bis-shalah, yang lagi menyuruh kamu sembahyang, maka yakin dan percayalah semua kita, hatta orang pas dia dengar bahawa kita berada di bawah pemerintah, apakah tak suruh kita sembahyang? Mana kalian tak ada masjid, mana kampung tak ada surau, mana taman tak ada surau, mana sekolah tak ada surau, mana hospital tak ada surau, mana pejabat jabatan kerajaan tak ada surau, mana sepanjang lebuh raya yang tak ada surau. Kenapa kerajaan siap? Suruh kamu sembahyang. Wal zakat, yang sering dulu kamu berzakat, jangan api. Betul? Wal jihad, 3 perkara. Jihad basmi kejahilan, jihad basmi kemiskinan, jihad perang penyakit. Nak cari baik kerajaan Malaysia ni tak ada tuan-tuan ni sampai nyamuk bertali ketik rakyat tahu. Sebab tu main malaria, perang malaria, main edis, perang edis, main denggi, perang denggi. Nyamuk besar ni atau kerajaan habis berbilion ringgit. Pasal apa? Pakar doktor nak belah penyakit edis makin buat hospital, buat ubat sebagainya. Juta ringgit, ratusan juta. Nyamuknya. Nak cari kerajaan tambah lagi. Kalau inilah dibuat di pemerintah, pesan Nabi, faqad haramu alaikum, maka haram bagi kamu, kata Nabi. Apa yang haram? Sabun, mencaci maki mereka. Kalau ini dibuat di pemerintah, kalau masih ada caci maki, katanya Nabi, maka hukumnya adalah haram. Dan Nabi saran kepada kita, wa halal lakum qalbuhum, maka halal bagi kamu taat. Maka terjemahkan halal taat itu. Maka dalam 5 ini pastikan kita terjemahkan halal taat, pangkah bahasa nasional pada kawasan-kawasan kita, hatta parlimen. Itulah tanda taat. Terima kasih kita perhatikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.